Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi insya-Allah hari ini saya ingin berkongsikan sedikit tentang pembacaan saya dalam satu kisah para sahabat. Satu kisah para sahabat ataupun seorang pahlawan ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Jadi mungkin ada di kalangan kita yang tak pernah dengar nama beliau ni. Jadi insya-Allah sama-sama kita dengar perkongsian daripada saya pada hari ini. Jadi kisah ini berlaku ketika Abdullah ini ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan utusan kepada dua orang raja besar dunia, iaitu dua orang yang sangat berpengaruh di dalam dunia ketika zaman itu. Iaitu yang pertama sekali ialah Kisra. Kisra ini ialah Maharaja Persia. Maharaja sebuah kawasan yang bernama Persia. Dan seorang lagi iaitu Kaisar Agung. Kaisar Agung ini ialah seorang Maharaja Romawi. Beliau kedua-dua ni raja ni sangat berpengaruh ketika itu. Jadi Abdullah ni ditugaskan oleh Rasulullah untuk menyampaikan amanah baginda kepada kedua-dua raja ini. Jadi sebelum mereka berangkat pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin akan timbul dalam pekerjaan penting ni. Sebab apa? Sebab para utusan ni dia akan diberangkatkan ke negeri-negeri yang belum lagi mereka pernah jejak selama ni. Mereka tidak faham bahasa bahasa negeri-negeri yang mereka tuju tu. Bukan saja bahasa, malah selok-belok pemerintahan, sosial, budaya. So Rasulullah SAW sangat menitik beratkan tentang aspek-aspek ini. Jadi tapi dia tidak memberi alasan untuk utusannya ni, termasuklah Abdullah ni, untuk tidak pergi. Tetapi mereka harus meneruskan kerja ini untuk mengajak raja-raja asing ini untuk meninggalkan agama mereka, dan agar mereka ni menanggalkan kemegahan dan kekuasaan mereka itu untuk tunduk kepada agama Islam. Untuk kembali mengajak kerajaan dan rakyat-rakyatnya untuk memeluk agama Islam. Jadi apa yang hendak disampaikan oleh Rasulullah kepada raja-raja ini melalui utusan baginda ini, termasuklah Abdullah ini, untuk menyedarkan kepada raja-raja raja-raja pada zaman itu untuk kembali tunduk kepada agama Islam. Jadi kalau kita tengok daripada sudut yang lain kan, tugas ni memang satu tugas yang bahaya dan sangat berat. Kenapa? Sebab macam saya cakap tadi, mereka tak pernah lagi sampai kat negeri tu. Para sahabat ni, termasuklah Abdullah ni, tak pernah lagi faham bahasa-bahasa mereka, tak pernah faham macam mana budaya mereka, macam mana mereka menerima kedatangan orang luar. So ini salah satu benda yang perlu dititikberatkan oleh Rasulullah sebelum menghantar utusan-utusan beliau ni. Jadi seperti biasa, sebelum Rasulullah SAW ni menghantar utusannya ini, baginda mengumpulkan semua utusan ini, termasuklah Abdullah, bersama-sama untuk mendengar pidato Rasulullah SAW ataupun mendengar taklimatnya sebelum bergerak ke negeri masing-masing yang diarahkan. Jadi dalam teks pidato yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para utusannya ini, iaitu apabila baginda mengatakan, sesungguhnya aku telah merencanakan untuk hendak mengirim beberapa orang di antara kalian ini kepada raja-raja, kepada raja-raja ajam. Kerana itu janganlah kalian ni menolak gagasanku seperti Bani Israel menolak gagasan Isa bin Maryam. Jadi jawab para sahabat yang mendengar Rasulullah ini, mereka membalas dengan, kami sentiasa siap untuk melaksanakan segala perintah Rasulullah SAW. Kami bersedia dikirim ke mana sahaja dikehendaki Rasulullah. Jadi kita tengok pada konteks ni, sejauh mana ketaatan para sahabat ni terhadap Rasulullah. Walaupun kalau kita tengok secara logik, tugas ni sangat berat untuk mereka. Nak comparekan dengan diri kita pada hari ni, untuk kita, kalau kita sendiri yang untuk menerima tanggungjawab itu, adakah kita betul-betul boleh mengerjakannya? Jadi ketika pidato itu, ketika selesai sahaja Rasulullah SAW ni memberikan taklimat,
lantas Rasulullah ni menunjuk, dia memilih 6 orang sahabat untuk menyampaikan surat beliau tu kepada raja-raja Arab dan raja Ajam. Jadi salah seorang di antara mereka ialah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Jadi beliau ini dipilih, Abdullah ni dipilih oleh Rasulullah untuk menyampaikan surat kepada Kisra Abwaris, kepada Kisra Abrawis, iaitu seorang maharaja Persia. Jadi ini adalah salah satu tanggungjawab yang di mana perlu disampaikan oleh Abdullah untuk menyampaikan surat oleh Rasulullah SAW kepada Raja Persia ni, kepada Maharaja Persia iaitu Kisra. Jadi ketika dapat sahaja akan tugas tersebut, jadi Abdullah terus sahaja mengambil jalan untuk pergi bersiap untuk menuju ke kota yang ditadbir oleh Kisra ini. Jadi setelah mendapat arahan ini, Abdullah bin Huzafah ini terus mempersiapkan kenderaannya untuk berangkat. Jadi sebelum diberangkat itu, anak-anak dan keluarganya itu dititipkan kepada para sahabat. Maksudnya ditinggalkan untuk dijaga oleh para sahabat yang lain. Kemudian dia berangkat dengan keadaan seorang diri, bukan beramai-ramai. Dengan disebabkan untuk mengembangkan tugas, dan Rasulullah tu mengembangkan tugas Rasulullah dengan semangat dan penuh tanggungjawab tu. Gunung disanggup mengharungi gunung-gunung, sanggup mengharungi lurah-lurah dalam perjalanan beliau untuk tiba ke kota yang ditadbir oleh Kisra ini. Jadi akhirnya Abdullah bin Huzafah ni tibalah di ibu kota Persia. Ibu kota Persia ni di mana tempat Kisra ini mentadbir. Jadi sampai sahaja di ibu kota Persia ni, Abdullah ni meminta izin pengawal untuk masuk bertemu dengan Kisra. Jadi Abdullah memberitahu kepada pengawal itu bahawa dia ni adalah utusan Rasulullah. Jadi aku adalah utusan Rasulullah. Aku perlu menyampaikan surat ini kepada Kisra. Jadi Abdullah memberitahukan kepada pengawal tersebut bahawa dia ni adalah utusan Rasulullah untuk menyampaikan surat ni kepada Kisra sendiri. Jadi pengawal ni memberitahu Kisra, ada utusan yang membawa surat untuk baginda. Diberitahu kepada Kisra tersebut. Jadi Kisra ni memanggil segala pembesar supaya hadir ke majlis Kisra ni. Jadi apabila Abdullah ni ingin mengirimkan surat kepada Kisra, Kisra memanggil semua pembesar tu untuk hadir dalam majlis tersebut. Jadi kemudian Kisra ni mengizinkan Abdullah bin Huzafah ni masuk menghadap baginda di majlis yang sangat gilang gemilang. Sebab apa? Sebab dihadiri oleh semua pembesar-pembesar kerajaan Kisra pada hari itu. Jadi Abdullah ni menghadaplah dengan pakaian yang sederhana. Dia berpakaian sederhana seperti kesederhanaan orang Islam. Tidak memakai pakaian yang bermegah-megahan. Tetapi dalam kedudukan dia bergerak itu, fizikal beliau, kepalanya tegak and jalannya tegap. Jadi dalam posisi ini menyebabkan Kisra yang melihatnya itu terasa seakan-akan ada sesuatu yang hendak disampaikan. Jadi Kisra lantas memberi isyarat kepada pengawal ni supaya menerima surat yang dibawa Abdullah ni. So dia tak nak Abdullah ni sampai kat dia. So dia suruh pengawal Kisra ni mengambilkan surat daripada tangan Abdullah. Tetapi Abdullah ni menolak untuk memberikan kepada pengawal. Sebab apa? Kata Abdullah, jangan. Sebab apa? Rasulullah memerintahkan aku supaya memberikan surat ini langsung ke tangan Kisra tanpa perantaraan. Kita boleh tengok sejauh mana amanah yang sangat dipegang oleh Abdullah ni. Walaupun surat itu, walaupun dia sudah bersedia untuk menghadap Kisra, tetapi dia seakan-akan tidak merasakan tanggungjawabnya itu selesai. Kerana apa? Kerana Rasulullah mengutuskan Abdullah ini untuk menyampaikan sendiri surat ini ke tangan Kisra sendiri, bukan melalui perantara ataupun pengawal-pengawal lain. Jadi kata Kisra kepada pengawal itu, biarkan dia mendekat kepadaku, tak apa. Jadi pengawal itu membiarkan. Lalu Abdullah ni menghampirilah Kisra. Jadi kemudian surat itu telah diberikan ke tangan Kisra sendiri.
So bila Kisra tu dah menerima surat tu, dia memanggil seorang pengawal yang lain yang berkebangsaan Arab, yang berasal daripada Hirah. Jadi kemudian Kisra ni dia memerintahkan pengawalnya itu untuk membuka surat tersebut. Membuka surat tersebut di hadapan baginda dan menyuruh membacakan isinya. Jadi lantas pengawalnya itu membacakan isi kandungan surat yang disampaikan oleh Abdullah itu. Jadi dia membaca, dan Muhammad Rasulullah kepada Kisra, Maharaja Kisra, berbahagialah siapa yang mengikut petunjuk. Lantas baru sampai kat situ saja, baru sampai kat petunjuk tu saja, sekitar yang pengawalnya membaca surat ini, api kemarahan menyala di dada Kisra ni. Mukanya merah. Mukanya merah, urat lehernya bermekak. Sebab apa? Kau rasa sebab apa? Sebab apa Kisra ni dia tiba-tiba naik angin, tiba-tiba api kemarahan tu menyala ketika mendengar sahaja apa yang dibacakan oleh pengawalnya tadi. Jadi sebab apa? Sebab hal ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menyebut nama beliau sendiri terlebih dahulu sebelum menuliskan nama Kisra kat surat tu. Sepatutnya Kisra menginginkan nama beliau ditulis terlebih dahulu sebelum nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia marah dengan tindakan Rasulullah yang seakan-akan tidak menghormati beliau. Lantas Kisra ni merebut surat tersebut dari tangan pengawalnya itu dan mengoyakkan tanpa mengetahui isi surat yang terkandung. Dia tak baca langsung, dia ambil je tu, dia rampas surat tu daripada pengawalnya yang baca tu, dia terus koyakkan. Jadi Kisra ni menjerit, berani-berani dia menulis surat ini seperti surat ini kepada aku. Padahal dia tu budak aku. Seakan-akan dia marah macam kita kita nak buat surat kat pengetua nak buat surat untuk propose something event and then sepatutnya atas sekali tu kita tulis pengetua sekolah bla 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 and then atas sekali tu kita tulis nama kita. Tu yang membuatkan Kisra ni naik angin. Kisra ni mengharapkan supaya nama beliau diagung-agungkan, nama beliau diutamakan terlebih dahulu sebelum nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Lalu diperintahkan, lalu Kisra ni memerintahkan pengawalnya untuk mengusir Abdullah bin Huzaifah ni dari majlis beliau. Jadi setelah diusir tu, Abdullah bin Huzaifah ni keluar dari majlis Kisra, and dia tak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya lepas tu. Adakah Kisra ni akan membunuhnya? Adakah Kisra ni akan mengurungnya? Tapi tak lama daripada tu Abdullah ni dia terus cabut dia terus cabut untuk pulang. Walaupun keadaan sebegitu berlaku, dalam fikiran Abdullah, ia berkata kepada dirinya sendiri, demi Allah, aku tidak peduli apa pun yang akan terjadi. Yang penting tugas yang dibebankan Rasulullah kepadaku ini telah kulaksanakan dengan baik. Maksudnya dia tak kisah bahawa dia akan mati ke selepas tu ke, dia akan dikurung ke, dia tak kisah. Asalkan tugas yang disampaikan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada beliau untuk menyampaikan kepada Kisra ini telah selesai dijalankan. Jadi dengan habis saja diusir Abdullah daripada majlis tu, Abdullah ni terus mencari jalan untuk pulang semula menemui Rasulullah. Jadi dapat je peluang, Abdullah ni terus pecut dengan kenderaannya itu secepat mungkin untuk pulang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And then cerita pasal Kisra ni, lepas dia mengamuk tu, lepas api kemarahan itu dah makin reda, lalu diperintahkan pengawal ini untuk menghadapkan kembali Abdullah. Dia suruh panggil balik Abdullah tadi menghadapku. Tetapi Abdullah ni tidak ada tempat tu. Sebab apa? Sebab Abdullah ni dia dah pulang sejurus, dia diusir daripada majlis tu. So para pengawal ni puaslah cari Abdullah ni kat mana-mana. Dekat sekitar kota tu tak ada. Jejak dia pun tak dapat ditemukan. Tapi Abdullah ni sudah jauh. Dia dah sampai menemui Rasulullah. Sebab dia terus pulang sebaik sahaja dia diusir daripada majlis tersebut. Jadi setibanya Abdullah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ni melaporkan segala kejadian yang dilihatnya dan dialaminya tadi di dalam majlis ketika dia bertemu Kisra tadi kepada Rasulullah. Dan dia juga beritahu apa yang Kisra buat terhadap surat tu. Dia beritahu yang Kisra ini mengoyakkan kertas itu tanpa membacanya terlebih dahulu.
mendengar apa yang Abdullah sampaikan ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berkata, semoga Allah mengkoyakkan kerajaannya pula. Maksudnya mengoyakkan kerajaannya pula kan. Jadi kisah penceritaan ini tidak berhenti di sini saja, iaitu apabila Kisra ini dia menulis surat kepada Badzan pula. Siapa Badzan ni? Badzan ni ialah wakil baginda, wakil Kisra ni yang berada di Yanian untuk menangkap Rasulullah. Jadi Kisra ni menulis surat kepada Badzan tadi, iaitu wakil baginda di Yanian ni, untuk menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia suruh bawa beliau ni di hadapan Kisra. Dia suruh Badzan tangkap Rasulullah dan bawa menghadap Kisra sendiri. Jadi Badzan ni segera melaksanakan perintah Maharaja Persia ni yang diamanahnya. So Badzan ni mengirim dua orang pilihan untuk menangkap Rasulullah. Disertai dengan sepucuk surat untuk Rasulullah. Jadi surat ini memerintahkan Rasulullah agar segera berangkat menghadap Kisra bersama-sama dengan kedua-dua orang itu tanpa menunggu apa-apa. Maksudnya apabila dua orang yang disampaikan oleh Badzan ni sampai sahaja ke Rasulullah, Rasulullah perlulah membawa surat itu bersama-sama dua orang ini menghadap Kisra tanpa menangguh-nangguhannya. Jadi apabila Badzan ni menyampaikan utusannya ini, utusan ini menjalankan kerjanya untuk menyelidik, mencari di mana-mana di setiap pelosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berada. Dia carilah kat mana-mana kan. So dalam tempoh yang singkat ni, kedua-duanya sampai ke Taif. Sampai di Taif, di mana mereka bertemu dengan para pedagang suku Quraisy. Kedua-duanya bertanya kepada mereka di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada. Para pedagang ni mengatakan Muhammad berada di Yatsrib. Jadi kemudian para pedagang ini meneruskan perjalanan mereka ke Mekah. Setibanya di Mekah, mereka menyiarkan berita gembira kepada penduduk Mekah. Kata mereka, tenanglah kalian, korang bertenang. Kisra akan membunuh si Muhammad dan melindungi kalian daripada kejahatannya. Maksudnya di mana di cerita sini, maksudnya pedagang ni memberitahu kepada rakyat lain, korang jangan risau. Kisra dah mengutuskan dua orang utusannya untuk mencari Muhammad, untuk membunuhnya. Oleh itu korang tak perlulah risau. Korang tak perlulah nak panik. So korang bertenang. Lepas ni tak ada siapa dah yang akan mengajak korang untuk memeluk Islam. Macam tu dia cakap. So kedua utusan Badzan ni terus ke Madinah. Sampai saja di Madinah ni, mereka langsung menemui Rasulullah dan menyampaikan surat yang ditulis oleh Badzan ni kepada beliau. Kata mereka, Kisra iaitu Maharaja Persia ni mengirim surat kepada raja kami, iaitu Badzan. Utusan Badzan ni memberitahu kepada Rasulullah bahawa surat ini disampaikan oleh Kisra, iaitu Maharaja Persia. Jadi yang memerintahkan kami ni untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi Kisra ni memerintahkan kami supaya membawa kamu bersama-sama dengan kami menghadap baginda. Dia cakap sendiri dengan Rasulullah utusan ini. Jadi jika kamu berkenan untuk pergi bersama-sama kami, Kisra akan mengatakan itulah yang sebaik-baiknya bagi kamu. Lebih baik kamu ni pergi bersama-sama kami sendiri. Kerana baginda tidak akan menghukum kamu andai kamu mempercepatkan proses ini. Dia kata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tidak menangguhkan pergerakan ini, Kisra kata dia tidak akan menghukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni. Tetapi jika kamu ni mengabaikan perintah baginda, iaitu perintah Kisra ni, kamu tahulah apa nasibnya nanti. Sampai macam sekali utusannya memaklumkan, mengugut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum mendengar perkataan utusan Badzan tu. Dia tersenyum. Jadi beliau berkata kepada mereka, Rasulullah ni berkata kepada dua utusan tu, sebaiknya korang berdua beristirahatlah terlebih dahulu sampai pagi besok. Pagi besok korang semua boleh kembali jumpa aku balik. Rasulullah beritahu kepada dua orang itu. Jadi besok pagi pula, besok pagi kedua utusan itu datang kembali menemui Rasulullah, mengikut menepati janji mereka. Jadi jawab Rasulullah, tidak dapat lagi aku untuk bertemu dengan Kisra pada hari ini. Kerana apa? Kerana Kisra telah dibunuh oleh anaknya sendiri, iaitu Syirwan. Pada jam sekian, detik sekian, dan hari dan bulan sekian-sekian. Dia beritahu lah bila dia meninggal, tepat dia beritahu tu. And then utusan ni mendengar, dia kata,
kau sedar ke apa yang cakap ni Rasulullah? Kau sedar ke? Kan? Jadi boleh tak kami tuliskan ucapan kau ni untuk aku sampaikan kepada Kisra? Lepas tu Rasulullah kata, silakan. Bahkan kamu boleh menambah-tambahkan. Kamu boleh menambah tambah kan, bahawasanya agama ku akan mencapai seluruh kawasan kerajaan Kisra. Kau jangan risau kan. Jika Ba'zan memasuki Islam, maka wilayah yang berada di bawah kekuasaannya itu akan aku serahkan kepadanya. Kemudian Ba'zan sendiri ku angkat menjadi raja bagi rakyatnya. Jawab Rasulullah sungguh yakin ketika itu. Jadi kedua utusan Ba'zan ni meninggalkan Rasulullah SAW. Mereka kembali menghadap Ba'zan. Mereka melapor kepada Ba'zan apa yang diburakkan ketika pertemuannya dengan Rasulullah SAW dan menyampaikan apa pesan Rasulullah ni kepada Ba'zan. Jadi Ba'zan kata, jika apa yang dikatakan Muhammad itu benar, sesungguhnya dia seorang nabi. Jika tak, ucapannya itu hanyalah mimpi-mimpi belaka. Dia kata macam tu sekali. Dia kata kalau betul lah apa yang dia cakap itu, Kisra ni dibunuh oleh anaknya sendiri, maka Muhammad ni adalah nabi yang sebenar. Kalau tak, dia ni penipu. Dia ni hanyalah cakap mimpi-mimpi saja. Jadi kata Syirwan, tak lama kemudian tu tibalah surat daripada Syirwan kepada Ba'zan. Surat daripada Syirwan. Syirwan mengatakan bahawa Kisra aku telah bunuh. Aku telah membunuh Kisra. Aku terpaksa membunuhnya kerana dia menindas rakyat kami. Para bangsawan kami telah habiskan. Para wanita-wanita mereka kami tawankan. Dan harta benda mereka kami rampas. Maka bila suratku ini telah engkau baca, kamu dan rakyat kamu hendaklah menyatakan tunduk kepadaku. Surat tu itulah yang terkandung dalam surat yang disampaikan oleh Syirwan tu. Jadi apabila sampai saja membaca, apabila settle je membaca surat tu, Ba'zan ni mengumumkan kepada seluruh rakyatnya mulai saat ini dia memasuki Islam. Mendengar pengumumannya itu, maka Islamlah semua orang keturunan Persia yang berada di Yaman. Jadi bila Ba'zan ni baca surat itu, dia tahu Syirwan ni betul-betul telah membunuh Kisra. Jadi setelah dia tahu betul-betul ni, dia teringat akan cakapnya itu. Kalau betul lah Kisra ni dibunuh oleh Syirwan, bahawasanya Nabi ini ialah bahawasanya Muhammad ini ialah seorang Nabi yang betul, bukanlah seorang pembohong. Sejak daripada tu, bila dia tahu benda ni betul, Ba'zan ni terus memeluk Islam. Dia terus memeluk Islam bersama para pengikutnya, para bangsawan keturunan Persia yang berada di Yaman ketika itu. Semuanya memeluk agama Islam. Jadi inilah kisah pertemuan antara Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ini dengan Kisra, iaitu Maharaja Persia. Jadi kita tengok pada hari ni kan, kita tengok kesimpulannya di mana tugas dan amanah yang disampaikan oleh Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ini telah menyebabkan berlakunya suatu perubahan, iaitu di mana segolongan pembesar telah berjaya memeluk Islam disebabkan pertemuan dan amanah yang disampaikan dengan bersungguh-sungguh dan disampaikan dengan penuh kejujuran oleh Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ini. Kalau kita comparekan dengan diri kita pada hari ini, adakah kita mampu untuk mengerjakan, untuk menunaikan amanah seseorang itu? Di mana amanah ini adalah salah satu benda yang dituntut. Kita tidak boleh memandang rendah ataupun memandang ringan akan amanah yang disampaikan oleh sesiapa sahaja kepada kita. Bahkan walaupun mereka menyuruh kita untuk menyampaikan salam kepada orang lain juga, itulah salah satu amanah kita. Jangan kita ambil ringan. Jadi insya-Allah sama-sama kita ambil tiba pada hari ini, di mana kisah Abdullah bin Huzafah As-Sahmi ini yang bertemu dengan Kisra, iaitu seorang maharaja Persia. Jadi insya-Allah setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Semoga kita bersama-sama mendapat manfaat daripada cerita para sahabat yang saya ceritakan tadi, iaitu Abdullah bin Huzafah As-Sahmi. Jadi insya-Allah sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.